أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan. وأعوذ بك رب أن يحضرون Dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Sadaqallahul Azim. Can anybody out there hear me? Hear me? Hai, bersama saya Aira Milan. Okay. Yalah, Aira nak bagi tahu, ini adalah konten yang terbaru dari Paranormal Bad Brothers Channel. Di hari ini, Aira akan kongsikan kisah pengalaman-pengalaman seram yang benar. Konten dia, Aira tak terfikir lagi konten dia. Tapi kalau korang ada cadangan ataupun pendapat, korang boleh komen kat bawah. Tapi ini Aira baru cadangkan lah. ASS. Bukan Aira short sendiri Aira Seram Story. Okay? Oh my god! Wow! Sebelum tu, korang jangan lupa subscribe, on butang notification tu, komen, like and share. Tak susah kan? Okay. Aira akan kongsikan beberapa kisah seram yang pernah terjadi di Labuan dan juga di Sabah. Labuan dan Sabah ni tak jauh mana. Siapa yang pernah pergi dekat Labuan dengan Sabah tu dia tahulah. So, sebelum Aira mulakan kisah yang pertama, kita ambil mood seram. Okay. Okay, kita mulakan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni, kisah sebuah hotel yang terletak di Labuan. Hotel ni terletak di tengah-tengah bandar Labuan. Dia hotel yang bertaraf 5 bintang. Ada 150 bilik. Dibina pada tahun 1979. Ditutup pada tahun 1997. Atas alasan masalah-masalah teknikal macam. Sepanjang hotel ni ditutup, hotel ni menjadi sarang penagih dadah, gelandangan dan juga pernah terjadi kebakaran disebabkan kelalaian penagih dadah ni. Mungkin diorang dah hisap rokok ke, diorang macam tu ke kan? Tapi Aira tak pastilah tahun bila. Dan hotel ni juga banyak kisah-kisah seram yang terjadi. Sampailah ada satu masa tu kan, pada tahun 2013 bulan November tak silap Aira, ada kejadian aneh di mana ada orang ternampak seorang wanita bersama bayinya. Dia nak terjun daripada hotel tu, terjun ke bawah. Orang ni call lah bomber, polis, semua orang yang berkaitan lah datang kat situ kan, nak bagi bantuan lah dekat perempuan ni. Bila bomba apa semua polis tu datang dan warga pun adalah kat situ kan nak menyaksikan benda tu. Tak silap Aira, wartawan pun ada datang. Tak ada apa-apa yang terjadi. Sampailah ada satu masa tu kan, ada sekumpulan remaja ni, diorang pula nak explore hotel tu. Kiranya diorang nak tahulah, betul ke hotel ni seram, betul ke hotel ni ada hantu. So, diorang ni, Aira namakan dia ni Azam lah. Azam dan rakan-rakannya. Diorang ni masuk kat hotel tu 2 hari. Hari pertama tu diorang masuklah kat dalam hotel tu. Tak lama jugalah diorang kat situ sebab tak ada apa pun, just ada shopping mall dan kolam renang kat situ. Dan bila diorang habis je kat bawah tu, diorang nak sambung besok pula. Azam pun bagi tahu kawan dia, tak apalah kita sambung besok je, besok malam kita pergi sini lagi. So diorang pun balik kat rumah. Keesokan harinya tu malam,
diorang masuk lagi kat dalam hotel tu untuk naik kat tingkat 1 tu. So dekat tingkat 1 tu ada bilik-bilik hotel lah. Diorang explore dekat situ, diorang ambil video, tangkap gambar. So bila diorang dah habis kat situ, so diorang pun macam rasa banyak masa lagi kot. So diorang pun nak naik ke atas. Sebab pada mulanya diorang nak explore ground floor tu dengan tingkat 1 tu je. So diorang naik ke satu tingkat tu. Tiba-tiba diorang terdengar ada benda bergerak. Maksudnya benda tu so diorang pun toleh ke belakang. Diorang tengok ada kayu. Kayu tu dia macam bergerak sendiri tanpa tiupan angin. Sebab hotel tu kan tertutup. So tak ada angin. Macam mana angin boleh masuk kan? Sebab hotel tu tertutup. So ada satu pintu je. Pintu tu pun kat bawah. Tingkap-tingkap tu semua tertutup kan. So diorang pun macam tapi Azam ni macam tak ada apa kot. Jomlah naik ke atas lagi. So diorang naik lagi ke atas. Diorang naik. Diorang rasa macam tak boleh nak bernafas. Tak nafas. Tapi diorang cakap tak apalah, kita naik je. Bila diorang naik sampai kat satu tingkat, tiba-tiba macam ada suara yang bunyi dia macam Tolong. Lepas tu Azam pun berhenti seketika kat situ. Dan diorang berfikir diorang nak teruskan ke ataupun diorang nak turun dan keluar. Tapi Azam cakap tak apa, kita naik je ke atas. So diorang pun naik lagi, naik. Makin tinggi diorang naik, makin rasa tak boleh bernafas, sesak nafas. Mungkin disebabkan tak ada udara masuk kan. So diorang rasa macam tu. Dan makin tinggi diorang naik, makin kuat bunyi kayu tu dengan suara meminta tolong tadi tu. So sampai je diorang kat tingkat 11 tu, diorang rasa macam gangguan tu dah tak boleh nak tahan dah. So Azam cakap tak apalah, kita turun je lah, tak payah naik kat tingkat atas. Tingkat atas tu ialah tingkat 12. Dekat situ ada satu tangki air dan ada satu bilik kat situ. Kononnya bilik tu adalah bilik yang paling cantik lah antara bilik-bilik tu semua. Sampailah sekarang, daripada mula dibuka sampai tertutupnya hotel tu, bilik tu macam still macam tu je. Dan tak ada siapa yang berani pun pergi kat bilik tu nak tengok, nak explore bilik tu. Tapi menurut cerita, bilik tu masih dalam keadaan elok dan cantik lagi. So bila macam Azam dan rakan-rakannya ni mengambil keputusan nak turun ke bawah, nak keluar, so diorang pun turun. Diorang turun sampai dekat ground floor tu. Tiba-tiba pintu tu tertutup. Tak ada angin, tak ada apa, tiba-tiba pintu tu tertutup. Satu pintu tu je yang boleh terbuka sebab pintu-pintu lain tu terkunci. So diorang ni pun macam dalam masa yang sama diorang rasa macam takut. Macam kalau pintu ni terkunci macam mana? So diorang pun cuba buka pintu tu. So pintu tu boleh terbuka. So diorang pun semua keluar. Dan bila diorang keluar, Azam dan rakannya ni pun balik ke rumah. So dalam perjalanan tu, Azam ni fikir tak ada apa dah terjadi. Kiranya seram tu habis kat situ dan tak ada apa-apa lagi yang berlaku. Tapi kat situ Azam silap. Pada keesokan harinya, ada satu mesej ni dikirim melalui messenger Facebook. So Azam ni pun buka handphone dia. Dia buka handphone dia tu ada satu pengirim, nama dia Lisa. Tapi Lisa ni bukan nama sebenar. So dia buka lah mesej tu kan. Dia buka, bunyi dia macam ni. Kamu ke yang masuk dekat dalam hotel semalam tu? So Azam ni pun macam siapa ni? Macam mana dia boleh tahu aku masuk kat dalam hotel tu? Tak ada yang tahu melainkan dia dengan kawannya je. So dia pun balas, ya saya yang masuk kat dalam hotel tu semalam. Lepas tu Lisa ni reply, dia sedang memerhatikanmu, dia sedang memberimu amaran. Sekali lagi kamu masuk kat dalam hotel tu, dia akan terus mengacau dan mengganggumu. Azam ni macam terkejut lah, macam
Cuba korang bayangkan, korang yang dapat teks tu, apa perasaan korang? Macam, macam mana boleh jadi macam ni kan? So Azam ni pun memberanikan diri. Dia tu siapa? Dia tanya, dia tu siapa dan kau ni siapa? So Lisa ni pun bercerita. Sebenarnya Lisa ni ialah dia ni seorang yang ada sen yang ada deria keenam. Dia boleh berinteraksi dengan makhluk halus yang kita tak nampak, dia boleh nampak. So Lisa ni ceritakan dekat Azam ni, pada satu ketika tu Lisa ni lalu dekat hotel. Lalu ke hotel tu, tiba-tiba dia, benda misteri tu bercakap dengan dia lah. Kiranya benda misteri ni nak bagi tahu, nak suruh Lisa ni tolong fahamkan family dia ataupun orang-orang yang berdekatan dekat situ lah. Menurut cerita dulu, ada seorang perempuan ni mati bunuh diri, terjun daripada hotel tu, jatuh kat kolam, mati di kolam tu. Jadi Lisa ni bercerita sebenarnya perempuan ni mati, dia ditolak dengan teman lelakinya, ialah boyfriend dengan girlfriend kan. Mungkin dia orang gaduh-gaduh, lepas tu boyfriend dia tolak dia, so jatuh kat dalam kolam tu, mati kat situ lah. Sampai sekarang Lisa cuba cari family si mati ni dah 2 tahun tak jumpa-jumpa. Bila Lisa dah cerita macam tu, Azam ni dia dah bertekad dia tak nak masuk lagi ke dalam hotel tu, dan dia bagi tahu kawan dia, kita tak boleh masuk kat dalam hotel tu sebab hotel tu bahaya. Tapi kan sepanjang 2 hari dia masuk kat situ, Azam ni dia tak berani nak buka video yang dia ambil kat situ, dan dia tak ada kekuatan. Dan sampai sekarang pun tak ada siapa lagi yang berani masuk selepas kejadian Azam ni lah. Bagi Aira pun susah juga nak percaya benda-benda ni kan. Orang yang dah mati tu takkan dia hidup balik kan. Tapi macam mana dengan orang yang bunuh diri? Mungkin dia tak tenteram kat sana kan. Mungkin dia nak menyampaikan sesuatu macam yang perempuan yang orang nampak tu, yang perempuan nak terjun tu, mungkin juga dia nak sampaikan satu mesej kat situ. Itu pada pendapat Aira lah. Sampai di sini saja kisah hotel ni. Nanti kita sambung next story pula. Dan sekian, terima kasih.